Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. نسأل الله الكريم أن يرزقنا إخلاص النية في القول والعمل ونسأل الله الكريم أن يجعلنا من عبادك الصالحين ونسأل الله الكريم أن يجعلنا من عبادك المتقين ونسأل الله الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى. Saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala agar sama-sama kita niatkan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Datang hadir untuk solat subuh, datang hadir untuk niat duduk i'tikaf di dalam masjid kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama sekali yang saya hormati tuan pengerusi masjid, tuan imam, tuan Bilal. Kemudian yang saya hormati juga hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Wa qala aidan akmalul mu'minin imanan ahasinuhum akhlaqan. Di dalam ayat pertama yang saya bacakan tadi, iaitulah kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah Subhanahu wa taala kata, dan sesungguhnya engkau Muhammad, sesungguhnya engkau di atas akhlak yang teragung. Maknanya akhlak yang baik. Di dalam ayat ini tuan-tuan terdapat satu penafian dan satu penolakan terhadap tuduhan dia yang dituduh oleh golongan musuh Islam, golongan kafir yang mengatakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia, dan pelbagai tuduhan yang dilontarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mereka mengatakan Nabi ini pendusta, gila, gila seks, gila darah dan lain-lain tuduhan yang mereka bawakan dan mereka lontarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang beriman cukup dengan satu ini saja, cukup dengan ayat al-Quran ini saja menolak seluruh tuduhan-tuduhan liar mereka. Dan jika dibandingkan kata-kata mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kata-kata mereka tidak ada nilai di sisi agama kita. Sebab itu kita hendaklah beriman dengan apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-nya. Kemudian di dalam ayat ni juga Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berseorangan, kita kata tidak berseorangan dalam mengamalkan akhlak yang mulia. Dan Nabi sangat menggalakkan umat dia untuk sama-sama mengamalkan akhlak yang mulia. Disebut dalam pelbagai hadis, tetapi kita baca beberapa sahaja insya-Allah. Yang pertama yang tadi Nabi kata akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna iman mereka adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Itu disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam makna kata lain, makin baik akhlak seseorang itu, maka makin baiklah iman mereka itu. Jadi kita kalau kita nak menjadikan iman kita dari sehari ke sehari bertambah baik, maka kita perbaikilah akhlak kita. Dan kemudian Nabi sebut lagi di dalam satu hadis, khaslatani in tajammalal khalaiq bimithlihima husnul khuluq wa tulus samat. Nabi kata dua perkara kalau kalian mengamalkannya, insya-Allah akan menambahkan kebaikan di dunia dan akhirat, akan mempercantikkan kehidupan dunia dan akhirat kalian, iaitu dengan mengamalkan husnul khuluq, iaitu akhlak yang baik, dan watulus samad,
itu galakan baginda Nabi SAW terhadap umat dia supaya sama-sama kita mengamalkan akhlak yang baik. Hari ini kita tengok akhlak orang-orang muda makin hari makin teruk, makin hari makin teruk. Dan bila diaju kepada ulama, kenapa hari ini makin hari makin teruk perangai orang-orang Islam pada hari ini? Katanya ulama boleh jadi disebabkan apa? Disebabkan kurangnya anak-anak muda, remaja pada hari ini didedahkan dengan kisah sirah baginda Nabi SAW. Kurangnya mereka ni diceritakan tentang akhlak baginda Nabi SAW. Akibatnya mereka kurang panduan untuk dijadikan contoh dalam mengamalkan akhlak yang baik. Di dekat sekolah sekali pun kita kata guru-guru agama mengajar tentang akhlak, mereka cukup sekadar dengan menghabiskan sukatan pelajaran, tetapi tidak dicerita secara detail tentang apa yang diperbuat oleh baginda Nabi SAW dan bagaimana cara baginda Nabi SAW bermuamalat dengan sahabatnya, dengan masyarakatnya, dengan orang fakirnya, dengan kanak-kanaknya macam mana. Saya sebut serba sedikit contoh yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW mengenai akhlaknya. Bagaimana baginda Nabi SAW Sayyidina Aisyah. Tidur Nabi pada waktu itu disebabkan tidur bersebelahan, Nabi ni dada dia menghadap ke langit. Bila satu masa Nabi SAW rasa nak berpusing ke kanan, dan menjadi kita kata kebiasaan dan sunnah Rasulullah SAW, dia akan berbaring di lambung kanan, sebelah kanan. Jadi sebelum dia berpaling ke kanan, tuan-tuan, apa Nabi buat? Nabi minta izin kepada Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, boleh tak aku berpaling ke kanan? Begitu halus dan begitu sopannya baginda Nabi SAW bila bersama isteri. Kita nak paling ke mana, ke kiri ke kanan, ikut suka kita ya. Nabi SAW nak buat macam tu pun minta izin. Para suami pada hari ini ada sebahagiannya bila keluar daripada rumah tak bagi tahu pun isteri. Sehingga kan ada kita kata cerita berita orang kata isteri dia pergi buat report kepada polis sebab suami dia tak balik. Rupa-rupanya pergi mancing sebagai contoh. Tak bagi tahu. Boleh jadi hilang, kena culik, kena bunuh dan sebagainya. Dia risaulah isteri. Nabi dengan isteri macam tu sekali, lemah lembutnya, dan tak pernah Nabi SAW naik tangan kepada isteri dia. Kita kata pukul lah, tak pernah. Kemudian tengok pula bagaimana baginda Nabi SAW bermuamalah, bergaul dengan para sahabat. Nabi SAW bergaul dengan sahabat dengan cukup baik. Jumpa bagi salam, jumpa bagi salam. Kalau tak Nabi SAW mulakan salam, sahabat akan mulakan salam dulu kepada baginda Nabi SAW. Itu salah satu. Dan baginda Nabi SAW diceritakan oleh sahabat, ada seorang sahabat ni dia suka bertemu dengan Rasulullah SAW. Suka sangat bertemu dengan Rasulullah SAW. Bukan nak cakap apa pun, nak bagi salam je. Nak bagi salam saja. Sebab apa? Orang ni ada target dia. Dalam sehari kena jumpa juga Rasulullah SAW. Sebab nak dapatkan salam baginda Nabi SAW. Kan salam itu doa. Nak dapat doa kebaikan daripada baginda Nabi SAW, sanggup daripada jauh jalan jumpa Nabi. Asal berselisih dah cukup. Kalau tak senang duduk. Para sahabat tengok, disebabkan Nabi menunjukkan akhlak yang baik, sahabat pun jadi suka nak bergaul dengan baginda Nabi SAW. Dan Nabi SAW ada satu kali ketika dia menyampaikan kita kata ucapan, dan selepas habis tu baginda Nabi SAW ni sangat mengambil berat tentang para sahabat. Dia tengok ke kiri ke kanan, dia dapati baginda dapati ada sahabat yang tak hadir majlis dia. Lalu dia tanya kepada sahabat yang lain, ke mana si fulan? Aina fulan? Mana fulan? Kalaulah Nabi diberi tahu fulan ni sakit, maka Nabi akan ziarah orang tu. Nabi akan ziarah para sahabat. Tengok Nabi cukup ambil berat tentang sahabat baginda Nabi SAW.
Kita hari ni kalau bergaul dengan orang-orang sekitar kita, kawan baik je kita ambil tahu. Orang lain yang jauh-jauh ni kita langsung tak ambil tahu. Itu baginda Nabi SAW dalam mencontohi akhlak yang baik, kita kata. Kemudian bagaimana baginda Nabi SAW bergaul dengan kanak-kanak. Baginda Nabi SAW bila bergaul dengan kanak-kanak, dia merendahkan level dia. Ni ulama kata Nabi akan merendahkan level dia seakan-akan dia ni sama level dengan kanak-kanak. Begitu juga dengan orang miskin. Nabi bergaul, bercakap dengan orang miskin, Nabi layan dia macam seakan-akan Nabi ni kedudukan dia sama level dengan orang miskin. Menyebabkan orang miskin dan kanak-kanak selesa bila bergaul dan bercakap dengan baginda Nabi SAW. Itu yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Bila disebut tentang akhlak yang baik ni tuan-tuan, apakah yang dimaksudkan akhlak yang baik? Tanya kepada setengah daripada kita, apa makna akhlak yang baik? Lalu mereka jawab, akhlak yang baik ni buat baiklah. Buat baik, tak buat jahat tu kira baiklah. Itu dia. Jadi ulama datangkan definisi untuk menerangkan apakah yang terkandung dalam akhlak yang baik. Ulama sebut ayyakuffa azahun an ghairih, hendaklah menahan diri daripada menyakiti orang lain. Salah satu ciri-ciri akhlak yang baik, dia tahan diri dia daripada menyakiti orang lain. Itu akhlak yang baik. Tahan diri daripada menyakiti orang lain, sama ada melalui perkataan ataupun perbuatan. Kalau kebiasaan setengah orang ni, dia suka pukul orang, dia suka caci maki orang, maka kalau dia nak beramal dengan akhlak yang baik mengikut Rasulullah SAW, maka dia kena tahan diri dia. Dia kena tahan diri dia daripada ucap benda yang menyakitkan hati orang lain ataupun menyakiti orang lain dengan perbuatan. Tak kira dah dia menyakiti kawan-kawan dia dengan perbuatan macam mana, pukul ke, kutuk ke, caci ke, hina ke, memperendahkan dia ke, memperlekehkan dia ke, semua itu menyakitkan orang lain. Maka dia kena tahan daripada buat benda ini. Sini orang yang nak beramal, orang yang mengamalkan akhlak yang baik ini, sebenarnya dia mengikut akhlak baginda Nabi SAW. Kalau dia tahan diri dia seperti mana dibuat oleh Rasulullah SAW, maka dia mendapat pahala. Kemudian ciri yang kedua yang disebut oleh ulama, wa an yasbiru ala adzan nas, hendaklah dia bersabar ke atas kesakitan, kejahatan yang dilakukan oleh orang lain kepada dia. Dia ramai kawan, ramai jiran, ramai orang yang dia kenal, tapi dalam ramai-ramai itu ramai duk caci dia, duk hina dia. Kadang-kadang pukul pun dia, pukul dia. Maka dia kena sabar dengan perbuatan orang sekitar dia kalau mereka ni menyakiti dia. Dia kena sabar. Dia kena sabar, maknanya kalau orang duk kutuk dia, dia kena sabarlah. Doa ataupun doa kebaikan. Kalau dia tak tahan sekalipun, macam mana cara dia buat? Dia bagi tahu orang tu, aku tak suka engkau buat macam ni. Aku tak suka orang buat macam ni. Orang buat macam ni kat aku. Maka bagi tahu direct. Jangan simpan-simpan, jangan pendam sendiri. Kemudian kadang-kadang orang dia ni tidak jaga dalam tutur kata dia. Orang lain dah, sebagai contoh, dia biasa bila bergaul dengan orang ramai-ramai ni, dia suka bahan-membahan. Jadi dalam membahan ni, ketawa ni, dia kena perhati juga orang-orang sekeliling dia. Adakah perkataan tu boleh menyakitkan hati orang lain? Kalau kena kepada kita, kita kena itu yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Dan Nabi ni orang yang cukup sabar dengan umat dia. Termasuklah kita kata daripada kalangan orang kafir, orang Islam sendiri pun, Nabi SAW cukup sabar. Nabi SAW ada satu ketika kita tengok kepada kisah
hijrah. Dan sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, Nabi SAW sempat berdakwah ke Taif. Ke Taif. Dan pada waktu tu tuan-tuan, Nabi bila sampai ke Taif, Nabi dibaling apa? Dibaling batu oleh kanak-kanak penduduk Taif. Mereka upah kanak-kanak ni baling batu, baling kotoran najis unta yang kerah tu, baling kepada baginda Nabi SAW. Dalam setengah riwayat mengatakan bila mana baginda Nabi SAW terkena batu di kepala dia, menyebabkan kepala baginda Nabi SAW terluka. Luka bukan sikit tuan-tuan. Ada riwayat mengatakan luka tu ke capal baginda Nabi SAW. Maknanya teruk sangat. Kalau kita budak-budak kecil buat macam tu, apa kita buat? Paling kurang kita balas sekali, ataupun kita acah-acah supaya budak berhenti buat. Nabi tak buat macam tu tuan-tuan. Nabi bila masuk ke Taif, mula-mula kanak-kanak dah buat macam tu, Nabi berlalu pergi dan keluar daripada Taif. Tengah-tengah tu tuan-tuan, datang malakul jibal, iaitu malaikat yang menjaga gunung, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Law syi'ta la atbaqtu alaihimul akshabain, kata malaikat, ya Rasulullah, kalau engkau mahu, aku boleh tutupkan 2 gunung ke atas mereka ni. Dengan tujuan apa tuan-tuan? Dengan tujuan untuk turunkan bala, dengan tujuan untuk bunuh mereka. Maknanya Nabi SAW diberi peluang, sama ada dia nak diturunkan bala kepada penduduk Taif ataupun membiarkan mereka. Lalu apa baginda Nabi SAW bagi tahu kepada malaikat, tidak, aku harap keluar daripada mereka ni, anak keturunan mereka ni memeluk agama Islam dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok, Nabi orang buat jahat, buat khianat kepada dia doa lagi kebaikan kepada mereka. Nabi tak doa direct untuk penduduk Taif tu. Bukan untuk penduduk Taif memeluk agama Islam, sebab Nabi tahu penduduk Taif pada waktu tu sungguh degil, sangat degil kita kata. Nak pergi dakwah dia buat jahat. Nak bila sampaikan dakwah dia tak terima. Tapi Nabi doa kebaikan untuk anak cucu cicit mereka. Disebabkan berkat doa Nabi, usaha dakwah para sahabat, menyebabkan penduduk Taif berlalu beberapa tempoh, dikatakan semuanya memeluk agama Islam berkat doa baginda Nabi SAW. Tengok, ni ulama kata, kalaulah orang sabar terhadap kesakitan yang dilakukan oleh orang lain kepada dia, ini jalan mudah untuk mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang caci kita, orang pukul kita, kita sabar. Walaupun dalam syarak, dalam hukum syarak, orang mengata kita sekali, engkau ni zalim. Ni contoh, engkau ni zalim. Dia kata kepada kita, engkau ni zalim, kita boleh kata kepada dia, engkau yang zalim. Dia kata sekali, kita pun kata ke dia sekali. Dalam hukum syarak harus kita balas sekali. Begitu juga kalau orang datang belakang kita, pukul bahu kita, tumbuk bahu kita, lalu kita tumbuk dia balik sekali. Di sisi syarak harus kita balas sekali. Pun begitu ulama kata lebih baik kalau dia tak balas. Lebih afdal kalau dia sabar dan dia tak balas perbuatan orang tu. Kebiasaan tuan-tuan, ulama dah perhati dah benda-benda macam ni. Kebiasaan kalau kita balas sekali, dia tak akan berhenti dengan sekali macam tu. Dia akan berlanjutan. Bawa hingga boleh bawa kepada pergaduhan. Sebab tu ulama kata lebih afdal dia tahan dan sabar saja. Itu di antara akhlak yang baik. Begitu juga ditunjukkan oleh seorang ulama ni, yang mana seorang ulama ni dia mempunyai seorang hamba perempuan. Hamba perempuan ni ditugaskan untuk jaga anak ulama ketika ulama pergi keluar daripada rumah, buat kerja dakwah dan sebagainya lah. Satu hari memang ulama keluar daripada rumah dia untuk buat dakwah. Dan dititipkan anak lelaki ini kepada hamba perempuan tadi untuk dijaga. Dalam jagaan dia tak tahu anak lelaki ulama tadi, anak lelaki tuan dia tadi terjatuh dalam satu bekas bara api, menyebabkan anak dia meninggal dunia.
Tak. Si hamba tadi tak sedar. Sedar-sedar tu anak dia dah meninggal dunia. Jadi bila dah sedar tu dia rasa takut, macam mana aku nak cerita kepada tuan aku ni. Dia rasa takut sangat. Last sekali dia terpaksa ceritalah. Bila tuan dia balik, dia cerita. Ya tuan, anak tuan telah pun meninggal dunia. Tak, meninggal dunia. Kemudian perempuan hamba ni dia tak berhenti setakat tu. Dia pun disebabkan banyak bergaul dengan ulama ni, dia pun jadi cerdik juga. Jadi cerdik. Dia pun bacalah ayat Al-Quran kepada ulama tadi, wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dia baca ayat Al-Quran tu. Dalam ayat Al-Quran tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaiz. Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang yang menahan marah. Dan ni di antara ciri-ciri orang yang ulama tu bila dengar satu ayat ni, satu potong ayat ni, lalu dia kata sekarang aku telah pun sabar. Wal 'afina 'anil nas. Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga ciri-ciri orang yang bertakwa adalah suka memaafkan orang lain. Bila ulama tu dengar ayat tu, dia bebas macam tu je. Tak, kalau pada awal tadi dia bagi tahu tu, ulama tu menunjukkan reaksi sangat marah. Sangat marah. Siapa tak marah? Orang suruh jaga anak, dia lalai, dia cuai, menyebabkan anak dia meninggal dunia. Marah. Tapi ulama tadi bila dia dengar ayat Al-Quran tuan-tuan, dia terus reda. Terus hilang rasa marah tadi. Sebab dia nak beramal, dia cuba juga nak beramal dengan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh hamba perempuan tadi. Dia dengar ayat Al-Quran, dia terus jadi lembut. Jadi tak marah. Kalau tempat kita tuan-tuan, orang tengah marah, orang duk bergaduh, duk bertumbuk, apa yang kita buat biasa? Orang tengah marah, apa yang kita buat? Kita setengah daripada kita duk ucap bawa selawat lah, bawa mengucap lah, sabar lah, bawa istighfar dan sebagainya. Itu setengah daripada adab orang Melayu. Di Mesir tuan-tuan, kawan saya pernah cerita sebelum ni, dia tengok orang awam lah di tepi-tepi jalan, ada yang bergaduh. Tengah-tengah bergaduh, dia tengah-tengah tumbuk tu, datang seorang orang lain, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Ucap macam tu je. Bila mereka dengar nama baginda Nabi SAW, dengar perintah supaya untuk selawat kepada baginda Nabi SAW, disebabkan dengar nama Nabi, mereka tu berhenti. Ada masa mereka ni berdamai. Tengah-tengah bergaduh berdamai, minta maaf sebab dengar nama Nabi saja. Bila di tepi jalan ni tuan-tuan, kita kata orang yang bergaduh tepi jalan ni bukan dari kalangan ulama, bukan dari kalangan orang-orang yang kita kata tinggi darjat mereka. Biasa orang duk bergaduh tepi jalan ni orang awam je. Bila dengar nama Nabi, mereka cukup mentakzim, mengagungkan baginda Nabi SAW, menghormati baginda Nabi SAW, mereka terus berhenti. Ada satu masa, bila sebut sallu ala Nabi, seorang pergi kanan, seorang pergi kiri. Berpisah macam tu, tanpa minta maaf, tanpa apa. Berpisah macam tu. Tengok. Kita kalau sebut orang nak tengah bergaduh, orang nak tengah marah, sallu ala Nabi, sallu ala Nabi, boleh jadi makin marah masa. Nampak menghanjing. Orang kita tak faham apakah maksud sallu ala Nabi. Itu satu hal. Kemudian ramai di kalangan kita ni bila dengar nama Nabi buat tak tahu ya. Orang Arab di Mesir khususnya, bila dengar nama sallu ala Nabi, maka mereka cukup memuliakan baginda Nabi SAW, dan mereka terus berhenti daripada pergaduhan. Tu dua ciri kita kata di antara ciri-ciri akhlak yang mulia. Yang pertama tadi saya sebut apa dia? Mesti menahan diri daripada menyakiti orang lain. Dan yang kedua, bersabar ke atas kesakitan yang dilakukan oleh orang lain. Tak kira lah apa benda keburukan ataupun kesakitan yang dibuat oleh orang lain, dia kena sabar. Kemudian yang ketiga kata ulama, wa yuhsinu ilaihim. Mesti melakukan kebaikan kepada mereka. Mereka ini sama ada mereka ni kita kenal ataupun kita tak kenal. Dan mereka ini sama ada mereka ni pernah buat kebaikan kepada kita ataupun tak pernah buat langsung kebaikan kepada kita. Maknanya nak mengamalkan akhlak yang baik, tak pilih bulu. Tak perlu pilih bulu. Buat saja kebaikan kepada sesiapa yang ada dekat dengan kita. Kalau kita kata
kita nak buat kebaikan kepada orang yang kita kenal jadi mudah, tuan-tuan. Sebagai contoh lah, tak, seorang daripada ahli jemaah kita minta tolong, tak, siapa-siapa ada kelapangan pagi ni minta datang rumah saya untuk sama-sama kita buat gotong royong, tak, ada majlis sikit. Bila kita kenal dia, jadi kita mudah untuk tolong dia. Dan kebiasaan kalau kita tak kenal, tuan-tuan, tak kenal orang ni, tak kenal orang tu, jadi bila dia minta tolong, minta sedekah ke apa ke, jadi kita susah nak tolong dia. Tengok contoh lah, tengok contoh di apa, kebiasaannya kalau di kedai makan, tak, ada orang datang minta sedekah, tak, datang minta sedekah tak, daripada ramai-ramai itu berapa orang yang bagi sedekah kepada orang yang minta sedekah tadi? Ramai bagi ke ramai tak bagi? Kebiasaan ramai tak bagi. Begitu juga di tengah jalan, tak, ada orang kosongkan kereta, tak, kita tak berhenti pun tanya khabar, tak, paling kurang tanya khabar apakah masalah, ada masalah apa kereta ni, tak, kita tengok dan kita pun pergi, berlalu pergi macam tu saja. Sebab apa? Sebab antaranya, tak, kita tak kenal orang ni, dan bukan daripada kawan-kawan kita, bukan daripada ahli keluarga kita, bukan. Jadi kita berlalu pergi macam tu je. Kalaulah kita betul-betul nak beramal dengan akhlak yang baik, maka kita kena tolong siapa sahaja di sekeliling kita, sama ada orang tu kita kenal ataupun tak kenal, sama ada orang tu pernah melakukan kebaikan kepada kita ataupun tak pernah melakukan kebaikan kepada kita. Macam orang yang pernah buat baik kepada kita juga mudah untuk kita tolong dia, buat baik kepada dia. Tengok di musim perayaan haji dah, kita kata ada waktu pengagihan daging, dah, pengagihan daging. Setengah orang tu dia tengok rumah ni pernah bagi daging tak pada aku, rumah ni kalau tak pernah bagi aku skip, aku bagi kat rumah orang lain. Tak, dia bagi daging tu kepada rumah orang lain. Rumah ni pernah bagi makanan kepada aku, pernah juga bagi daging korban kepada aku, jadi aku kena balas balik. Tengok, dia pilih-pilih nak buat baik, dia pilih orang yang pernah buat baik kepada dia. Sedangkan kalau nak beramal dengan akhlak yang baik, dia buat je kepada sesiapa sahaja kebaikan. Ada yang lebih teruk lagi, saya dengar sebelumnya ada kita kata daripada AJK masjid, dia ni ditugaskan untuk mengagihkan sumbangan daripada pihak masjid. Tetapi dia gunakan kuasa dia buat apa, tuan-tuan? Dia pilih nak bagi sumbangan ni, dia pilih kepada anak-beranak dia je. Orang susah yang dia tak kenal, yang jauh, yang jarang datang masjid, dia tak bagi. Ini bukan daripada akhlak yang baik. Begitu juga setengah daripada masjid ada sumbangan untuk dibagi kepada fakir, kepada orang-orang kampung sebagai contoh. Dia akan pilih orang ni pernah datang tak, dia rajin datang masjid tak. Kalau tak rajin, tak berapa nak rajin datang masjid, aku tak nak bagi kepada orang lain. Ramai lagi orang yang rajin datang masjid. Kita kena raikan orang datang masjid. Yang tak pernah datang, yang jarang datang, tak payah bagi. Ini juga bukan di antara akhlak yang baik. Kita bagilah kepada siapa, boleh jadi dengan kita bagi sumbangan tadi kepada orang yang kurang rajin datang masjid ni, boleh jadi dengan kita bagi sumbangan tu dia lebih suka datang masjid. Itu di antara akhlak yang baik. Bila disebut tentang akhlak yang baik, tiga ciri kita sebut tadi. Yang pertama apa dia? Tahan diri daripada buat jahat kepada orang lain. Yang kedua, sabar ke atas kesakitan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Dan yang ketiga, iaitu melakukan kebaikan kepada semua orang tanpa pilih bulu. Bila sebut tentang buat baik ini, mengamalkan akhlak yang baik ni, tuan-tuan, daripada kalangan kita ni, dia tak fikir banyak. Dia tertanya-tanya, apa faedah kalau buat baik kepada orang? Apa faedah mengamalkan akhlak yang baik? Setengah tu dia tak tahu apa kepentingannya. Sedangkan Nabi SAW sebut di dalam hadis baginda Nabi SAW dalam Sunan Abi Daud, innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajatas sha'imil qa'imi. Sesungguhnya orang mukmin itu akan mencapai darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, setinggi darjat orang yang banyak berpuasa, iaitu as-shaim. Bila sebut as-shaim ni, tuan-tuan, bukannya orang hanya puasa bulan Ramadan, tetapi as-shaim ni adalah mereka yang selain daripada bulan Ramadan, mereka puasa sunat. Puasa sunat seperti puasa sunat Nabi Daud ataupun puasa sunat Isnin Khamis.
Barulah dapat gelaran as-shaim. Dan as-shaim ni, orang yang banyak berpuasa ni mempunyai darjat yang tinggi yang khusus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada. Kemudian al-qaim, orang yang banyak melakukan qiyamul lail. Bukan sekadar solat jemaah 5 waktu, bukan. Bukan sekadar sebulan sekali melakukan qiyamul lail pun, bukan. Al-qaim ni ulama kata digelar kepada mereka yang boleh dikatakan hari-hari melakukan qiyamul lail. Sebelum subuh tu dia buat qiyamul lail, buat solat tahajud dan sebagainya. Maka orang ni tuan-tuan mendapat darjat yang tinggi yang khusus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Jadi untuk mencapai darjat ni, Nabi sebut macam mana cara nak dapatkan darjat kedua golongan ni, dengan cara mengamalkan akhlak yang baik. Amal je akhlak yang baik. Jadi setengah orang bila sebut akhlak yang baik ni, dia tidak ada panduan. Dia tak tahu dia ni hari ni dah baik ke belum, dah jadi orang baik ke belum, dah beramal dengan akhlak yang baik ke belum. Dia tak tahu. Jadi ulama kata cara paling mudah untuk menentukan kita ni dari kalangan orang yang baik ataupun tidak, maka ukurlah perbuatan kegiatan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bermuamalat dengan orang ni, betul ke Nabi buat tak macam ni? Paling kurang macam tu. Kalau kita tak tahu secara detail sekalipun, kita ukur dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bercakap dengan orang ni, orang tu, orang ni, layan orang ni dengan orang tu, tengok kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul ke Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau layan daripada sahabat-sahabat dia, bercakap dengan sahabat-sahabat dia sama dengan aku buat. Paling mudah macam tu je. Kalau nak lebih lagi, belajar satu persatu contoh akhlak dan adab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita lebih terpandu dalam mengamalkan akhlak yang baik. Jadi itu daripada hadis yang ketiga saya baca tadi, khaslatani in tajammalal khalaiq bimislihima husnul khuluq wa tulus samat. Dua benda Nabi sebut tadi, untuk seseorang tu mendapat kebaikan dunia dan akhirat, hendaklah mengamalkan dua perkara. Akhlak yang baik yang pertama, dan yang kedua, untuk mendapat kebaikan dunia dan akhirat, hendaklah seseorang tu menjaga lisan dia. Tulus samat. Tulus samat kalau diterjemahkan iaitulah memanjangkan diam. Bila sebut memanjangkan diam sini, bukan bermaksud kalau orang tanya kita, bagi salam kita tak jawab, tanya khabar kita tak jawab, bukan maksud macam tu. Memanjangkan diam di sini dengan maksud kita diam daripada menuturkan perkara-perkara yang tak memberi faedah kepada dunia dan akhirat kita. Bercakap, bersembang, sebagai contohlah benda, percakapan atau perbualan yang tak memberi faedah kepada kita, cakap banyak, sembang lama. Kalau seorang tu, kalau musim bola tu, daripada malam sampai ke pagi sembang tentang bola. Tengok bola, waktu bincang tentang bola. Kalau di musim politik, sembang tentang politik terlalu lama. Kalau bercakap sikit-sikit tu tak ada masalah tuan-tuan. Tapi kalau bercakap lama tentang politik, daripada pagi sampai malam cakap tentang politik, dia bukan boleh dapat apa-apa pun. Kalau cakap sikit-sikit tak ada masalah. Ataupun bercakap tentang anak, urusan anak-anak, begitu lama. Cakap tentang kereta, sehari duduk bincang tentang kereta saja, buang masa begitu je. Itu kita kata benda yang tak memberi manfaat kepada dunia dan akhirat kita, maka kurang-kurangkanlah. Sebab tu tulus samat. Kalau kita jaga lisan kita, insya-Allah kita akan mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Nabi sebut dalam satu hadis, alaika bitulis samat, hendaklah engkau memanjangkan diam, illa min khair, melainkan pada perkara kebaikan saja. Kalau nak panjang, nak berbicara dengan panjang, fa innahu mutradatan lisyaitan anka wa aunu ala amri dinik. Hendaklah kalian memanjangkan diam melainkan pada perkara yang baik. Kalau kita kata aku nak cakap apa tak tahu perbanyakkan zikir, ganti percakapan kita ni. Kalau kita rasa percakapan kita ni kurang baik, kurang memberi manfaat, maka kita gantikan dengan zikir dan baca Al-Quran. Itu cara nak jaga lisan.
Ada wa amru ala dinik, kemudian dengan memanjangkan diam, menjaga lisan ni tuan-tuan, dapat menjaga urusan agama kita. Kalau kita kurang bercakap tuan-tuan, kurang bercakap maknanya kuranglah kesalahan. Bila kurang kesalahan, bila balik akhirat esok, maka kesalahan itu tidak dicatat oleh malaikat. Jadi mudah urusan kita. Dia akan dihitungkan semua perkataan kita ni, dia akan ditimbangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan dihitung. Bila kurang kesalahan, maka mudahlah kita berlalu di hari akhirat nanti. Jadi dengan jaga lisan ni dapat menambah kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Jadi saya kira tazkirah dan kuliah subuh pada pagi ini saya kira cukup sampai sini dulu. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini dapat memberi manfaat kepada kita, dapat memberi pengajaran, dapat kita amalkan dan dapat kita kongsikan kepada orang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu kulla khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sebab apa ustaz Sayuti bagi tahu. Saya berhenti 7.10. How are we supposed to apa pagi tu?